Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 230. Kita akan sama-sama menjawab soalan 13 dan 14. Soalan 13. Gambar menunjukkan harga dua jenis makanan. Baiklah, ini gambarnya iaitu mi goreng dan juga nasi ayam. Mi goreng berharga RM4, manakala nasi ayam berharga RM6. Jadi di soal, nyatakan nisbah dalam bentuk termudah. Maka kata kuncinya ialah kita perlu nyatakan nisbah dalam bentuk yang termudah. Kita lihat soalan A, iaitu harga mi goreng kepada harga ayam. Jadi sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita perlu keluarkan maklumat yang ada. Jadi pertama sekali kita keluarkan harga dahulu. Ataupun kita letak dia punya gantikan kepada huruf. So, kita tulis dulu. Okay, tak apa ni, kejap lagi cikgu tulis. Cikgu tulis mi goreng. Mi goreng tu kita tulis sebagai M lah. M bersamaan RM4. So itu yang pertama. Okey, kemudian nasi ayam, so cikgu tulis N sebagai RM6. Okey, jadi kita jangan lupa dengan satu lagi yang kita boleh keluarkan, iaitu JK. JK ni bermaksud jumlah keseluruhan, maksudnya mi tambah nasi goreng. Maksudnya RM4, kalau kita tambah dengan RM6, kita dapat 10. Maksudnya jumlah keseluruhan ialah RM10. Okey. Mana ni? Okey, kita tulis 10. Okay, jadi untuk soalan A, nyatakan nisbah termudah untuk mi goreng kepada. Kata kuncinya juga kepada ni, kepada harga nasi ayam. Jadi kita akan tulis kepada huruf dahulu, iaitu M kepada N. Okey, saya tulis M kepada N. Okey, jadi kita dapatlah nombornya, iaitu kita gantikan kepada dia punya harga, iaitu mi goreng harganya RM4. Jadi kita akan tulis RM4, RM4 kepada nasi ayam, RM, kita tulis dulu unitnya, mata wangnya, kemudian 6. Okey, ini dia nisbah untuk harga mi kepada nasi ayam. Tetapi nisbah perlu dipermudahkan. Okey, sebelum kita pemudahkan, untuk kita lebih faham, nisbah tak boleh tulis unit. Jadi kita akan potong RM ni. Maka kita dapatlah nombornya, iaitu nisbah 4 kepada 6. Okay, jadi adakah kita sudah menjawab soalan ini? Secara kasarnya betul. Tetapi kita lihat perkataan termudah ini, maksudnya kita boleh perkecilkan. Okay? Jadi kita boleh juga tulis nisbah ini dalam bentuk pecahan, iaitu 4/6. Okay, maksudnya 4, nisbah 4 kepada 6 ni kita tulis 4/6. Jadi sebab itulah boleh dipermudahkan. Sifir yang ada untuk nombor 4 dengan 6 ialah sifir 2, iaitu 2 ni ialah 2 kali 2, 4 ni ialah 2 kali 2, 6 ni ialah 3 kali 2. Jadi, untuk nisbah mi kepada nasi ayam, kita akan tulis, kita gantikan kepada nisbah 2 kepada 3. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan A, iaitu dalam bentuk termudah, mi goreng kepada nasi ayam. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Masih lagi kita perlu nyatakan nisbah, iaitu nasi ayam kepada mi goreng. Okey, terbalik. Okey. Jadi sebelum kita nak menjawab ni, kita seperti biasa, cikgu salin dulu konsep ni, maklumat ni di sebelah.
Okey, kita akan salin. Okey, jadi kita cuma gantikan saja kepada huruf. Pertama sekali, kepada ini ialah titik bertindih. Jadi kita tulis ini nasi kepada mi goreng. Nasi kepada mi goreng maksudnya N kepada M. Okey, so kita tulis sini N kepada M. Okey, langkah kedua kita akan gantikan kepada harganya. Okey, so kita tulis ni harganya, kita tulis anak panah. Jadi harganya ialah nasi ayam tu ialah RM6, maka kita tulis ni RM, kemudian 6 kepada mi goreng iaitu RM4. Okey, seperti biasa, sebelum kita permudahkan, kita potong dulu unit RM. Jadi kita dapat nombornya iaitu nisbah 6 kepada 4. Okey, seperti sebelum ni kita boleh permudahkan. Jadi permudahkan tu dalam bentuk pecahan iaitu 6/4. Sudah pasti seperti tadi ada sifir 2. Maka 2 ini ialah 3 kali 2. 6 ni ialah 3 kali 2. Manakala 4 ini ialah 2 kali 2. Jadi kita akan tulis nisbahnya yang terakhir ataupun yang termudah iaitu nisbah 3 kepada 2. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan B yang mana nisbah dalam termudah harga nasi ayam kepada harga mi goreng. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Kita perlu nyatakan nisbah dalam bentuk termudah harga mi goreng kepada jumlah harga mi goreng dan nasi ayam. Okay, kata kunci di sini ialah mi goreng kepada. Okey, titik bertindih. Okey, jadi seperti sebelum ni kita salin dahulu maklumat yang ada. Okey, maklumatnya seperti di atas, harga mi goreng, nasi goreng dan JK. JK ni cikgu dah cakap ialah jumlah keseluruhan. Kita lihat ini jumlah mi goreng dan nasi ayam. Maksudnya mi tambah nasi. Okey, kita gantikan kepada huruf dahulu iaitu nisbah M kepada jumlah tu JK. Cikgu tulis JK. Sekarang kita akan keluarkan harganya. Mi goreng ialah RM4. So kita tulis ni RM4. RM 4 kepada jumlah keseluruhan ialah RM10. Jadi kita tulis RM 10. Okey, ini jawapannya secara kasar, tetapi kita perlu pemudahkan dengan kita buang dulu unit dan kita dapat nombornya iaitu 4 kepada 10. Kita boleh pemudahkan di sini untuk kita lebih faham. Kita boleh tulis dalam bentuk pecahan iaitu 4 kepada 10 bermaksud 4/10. Jadi sifir apa yang ada dalam kedua-dua nombor ini? Kita ada sifir 2. 4 ini ialah 2 kali 2. 10 ni ialah 5 kali 2. Maka kita dapatlah nombornya yang terakhir iaitu nisbah 2 kepada 5. Okey, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 13C yang mana nisbah dalam bentuk termudah untuk mi goreng kepada jumlah harga mi goreng dan nasi ayam. Okey, iaitu nisbah 2 kepada 5. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Masih lagi nyatakan nisbah dalam bentuk termudah untuk harga nasi ayam kepada, jadi kita titik bertindih, kepada jumlah mi goreng dan nasi ayam. Okey, sebelum seperti soalan tadi, tetapi di depan ini ialah nasi goreng, nasi ayam. Okey, jadi langkah pertama seperti biasa, kita gantikan kepada huruf iaitu nasi ayam sebagai N. Jadi kita tulis ini N kepada jumlah harga mi goreng dan nasi ayam. Cikgu tulis sebagai JK. Okey, jadi kita tulis JK. Okey, langkah seterusnya kita gantikan kepada harga nasi ayam ialah RM6. Tulis ni 6 kepada jumlah harga ialah RM10. Okay, seterusnya kita permudahkan
Dengan pemudahkan ni kita buang dulu unit sebab dia dah sama. Jadi kita tinggal nombornya iaitu nisbah 6 kepada 10. Jadi kita akan pemudahkan dengan kaedah pecahan. Pecahan 6 kepada 10 bermaksud 6 per 10. Maka kita akan lihat sifir apa yang ada dalam nombor 6 dan 10. Sudah pasti sifir 2 iaitu 6 ini ialah 3 kali 2. Manakala 10 ini ialah 5 kali 2. Jadi kita dapatlah nombornya yang terakhir iaitu nisbahnya yang terakhir yang termudah iaitu nisbah 3 kepada 5. Jadi inilah dia nisbah termudah bagi harga nasi ayam kepada jumlah harga mi goreng dan nasi ayam iaitu nisbah 3 kepada 5. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 14. Carta pie menunjukkan pulau-pulau di Malaysia yang ingin dikunjungi oleh 120 orang murid. Jadi kita lihat kepada carta pie ini, terdapat Pulau Langkawi, tidak dinyatakan sudutnya. Pulau Tioman, dia tunjuk petak ni, maksudnya ialah 90 darjah. Kemudian Pulau Redang 45 darjah dan Pulau Mabul 45 darjah. Kita lihat kepada soalan A, nyatakan nilai-nilai sudut bagi Pulau Langkawi dan Pulau Tioman. Baiklah, kata kuncinya ialah nyatakan nilai-nilai sudut. Okey, nilai sudut maksudnya berapakah nilai yang terdapat dalam carta pie ini. Okey, jadi cikgu dah cakap tadi Pulau Tioman bersamaan 90 darjah kerana ditulis sini 90 darjah. Okey, tapi apakah maksud penandanya yang menyatakan, buktinya menyatakan 90 darjah? Okey, jadi kita lihat dulu bagaimanakah untuk mengira sudut Pulau Tioman. Jadi kita tulis dulu untuk mendapatkan sudut Pulau Tioman bersamaan, kita lihat ada dua nilai yang sama di situ, bermaksud nilai sudut pulau, cikgu tulis P saja, Mabul ditambah ditambah Pulau Redang. Okey, itu maklumat yang kita dapat di sini di dalam carta pie itu. Jadi kita akan teruskan dengan pengiraannya, bagaimanakah mendapatkan nilai sudut untuk Pulau Tioman. Jadi kita akan tulis bersamaan. Kita gantikan nilai sudut Pulau Mabul 45 darjah. Jadi kita tulis ni 45 darjah. Okey, so kita akan tambah dengan nilai sudut Redang 45 darjah juga. Okey, jadi kita akan buat bentuk lazim iaitu 45 ditambah 45. Jadi 5 tambah 5, 10. 1 dekat atas, sifar kat bawah. 4 tambah 4, 8. Tambah 1, 9. Jadi sama seperti cikgu tulis di sini awal-awal tadi. Sebab cikgu dah nampak petak ini ialah 90 darjah. Dia ialah sudut tegak. Namun demikian, inilah dia pengiraannya. Bagaimana mendapat nilai sudut untuk Pulau Tioman iaitu 90 darjah. Jadi inilah dia cara-cara mendapatkan sudut bagi Pulau Tioman iaitu 90 darjah. Okey, seterusnya barulah kita kira Pulau Langkawi. Okey, Pulau Langkawi juga untuk mengiranya sama seperti pengiraan Pulau Tioman, yang mana Pulau Langkawi nilai sudutnya bersamaan dengan ketiga-tiga pulau ini ditambah. Okey, ditambahkan ketiga-tiga pulau ni. Jadi macam mana kita nak buat? Dia seperti tadi. So cikgu tulis dulu ayatnya supaya kita lebih faham. Okay, oleh kerana perlu ruang yang sedikit besar, cikgu menggunakan saiz yang kecil sikit. Okay, so untuk mengira sudut, nanti cikgu besarkan semula. Okay, sudut
Pulau Langkawi bersamaan pulau, okey, kita tulis dulu nilai Pulau Tioman, Tioman. Okey, kita akan tambah Pulau Mabul dan kita akan tambah Pulau Redang. Okey, itu yang kita faham seperti gambar dalam catapan ni. Okey, cikgu besarkan sikit supaya lebih nampak. Okey. Alamak, salah. Sekejap. Okey. Okey, semula. Kita besarkan sikit. Okey, 14 tak boleh. So, kita buat 18. Okey, 18 boleh kot. Okey, 18 boleh. Okey, jadi seterusnya kita buat sama dengan, kita akan gantikan kepada nilai sudut. Okey, kita mula dengan Pulau Tioman. Tadi kita dapat 90 darjah. Jadi kita tulis 90 darjah. Okey, kita tambah Pulau Mabul tadi 45 darjah. Manakala Pulau Redang juga 45 darjah. Okey, so kita tambah. Cikgu tak nafikan ada orang boleh tambah terus. Okey, secara congak. Tapi kalau nak buat bentuk lazimnya, kita tambah 90 tambah 45 dan 45. Okey. Jadi kita tambah. 5 tambah 5, 10. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 4, 14. Tambah 4 lagi. Kita dapat 18. So, 180. Okay, maka kita dapatlah mengira nilai sudut Pulau Langkawi iaitu 180. Okey, jadi 180 kita jangan lupa kita tulis dia punya darjah di situ iaitu 180 darjah. Jadi inilah dia cara-cara mengira nilai sudut bagi Pulau Langkawi dan juga Pulau Tioman. Okey, cikgu kira Pulau Tioman dahulu sebab Pulau Tioman kita boleh dapat dia punya maklumat lebih tepat. Kemudian barulah cikgu kira Pulau Langkawi. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Berapakah bilangan murid yang ingin ke Pulau Mabul? Jadi kata kunci di sini ialah bilangan murid. Okey, bilangan murid yang ke Pulau Mabul. Jadi kita lihat sini, untuk mendapatkan bilangan kita perlu nyatakan pecahan. Pecahan apa? Pecahan sudutnya. Pulau Mabul pecahan sudutnya ialah 45 darjah per dengan keseluruhan. Okey. So tulis sini kat bawah ni. 45 per 45 darjah per JK je tulis. Maksudnya jumlah sudut. Okey, tulis jumlah sudut bagi faham. Sebenarnya so tulis ni 45 darjah per jumlah sudut keseluruhan. Okey, itu pertama sekali kalau kita nak kira dia punya nilai bilangannya. Jadi untuk mendapatkan jumlah keseluruhan kita perlu tambah kesemuanya, iaitu Pulau Langkawi tambah Pulau Tioman tambah Pulau Redang dan tambah Pulau Mabul. Okey, tadi kita dah kira Pulau Langkawi nilainya ialah 180. Jadi tulis ni 180. Kemudian Pulau Tioman 90. Kemudian Pulau Mabul dan Redang 45. Jadi kita tambah dahulu ke semua nilai sudut ni. Okey. Jadi kita dapat nilainya iaitu 5 tambah 5 sifar dan 1 dekat atas.
9 tambah 1, 10. 4 dengan 4 ni 8. 8 tambah 8, 16. So, 16 akan tambah 10. Kita dapat 26. Jadi, 6 dekat bawah, 2 dekat atas, kemudian 3. Okay, maksudnya jumlah keseluruhan ialah 360 darjah, jumlah keseluruhan sudut. Jadi, nilai sudut Pulau Mabul ialah 45 darjah per 360 darjah. Okey. Jadi, sekarang untuk mengira bilangan murid Pulau Mabul, kita akan darabkan dengan jumlah keseluruhan 120. Okey. Jadi, kita tulis ni 45 per 360. Kita akan darab 120. Okay, langkah pertama, kita akan permudahkan kiri dengan kanan ni. Silang kita permudah. Sifar ni kita potong dulu. Okay, kemudian 12 dengan 36 ada dalam sifir 12. Okay, sifir 12 ialah sini 12, kemudian 24, kemudian 36. Okay, ada sifir 12. Jadi, 12 ini ialah 1 kali 12. 36 ni ialah 3 kali 12. Okay, seterusnya, kita pemudahkan bawah dengan atas pula. 45 dengan 3. Maksudnya, kalau kita tulis 45 per 3 darab 1. Jadi, kita akan pemudahkan atas dengan bawah. Baiklah, sebelum tu kenapa kita tulis 1 dekat sini? Sebab atas ni kita dah pemudah, tinggal 1. Jadi sebab itulah 1. Okay, kemudian 45 dengan 3, sifir 3. Jadi 3 ni memang 1 kali 3 lah. Okay, cuma 45 ni berapa kali 3? Dapat 45. Jadi kita kena bahagilah kalau kita tak hafal sifir 3. Sebab sifir 3 kita hafal sampai 27 je, sampai 9. Ada orang sampai 12. Jadi kita buat 45 bahagi 3. Jadi 4 ini berapa kali 3 dapat 4? 1. Tulis sini 3. Tolak. 4 tolak 3 dapat 1. Kita turunkan 5 dapat 15. Berapa kali 3 dapat 15? Okey, maksudnya 5 kali 3 dapat 15. Okey, kita tolak dan habis. Okey, ini bermakna 45 ni ialah 15 kali 3. Jadi kita dapatlah 15. Okey, maksud sini kita tulislah 15 per 1 darab 1. Jadi sudah pastilah kalau nombor tu darab 1 dapat nombor tu juga. 15 bagi 1 pun 15 juga. Jadi kita dapatlah nombornya yang terakhir ataupun jawapannya yang terakhir. Bilangan murid yang ingin ke Pulau Mabul iaitu 15. 15 apa? 15 orang. 15 orang. Okey, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 14B yang mana bilangan murid yang ingin ke Pulau Mabul iaitu 15 orang. Jadi apakah cara cikgu lakukan? Cikgu keluarkan pecahannya iaitu pecahan sudut Pulau Mabul 45 per dengan jumlah keseluruhan 360 darjah. Kemudian kita darabkan dengan jumlah murid iaitu 120 orang. Okey, kita dapat 15 orang. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Kira beza antara bilangan murid yang ingin ke Pulau Tioman dengan Pulau Redang. Jadi soalan kata kuncinya ialah beza. Beza di sini merujuk kepada operasi tolak. Maksudnya kita perlu tolakkan bilangan murid antara Pulau Tioman dan Pulau Redang. Jadi konsepnya juga sama seperti bagaimana kita nak mengira Pulau Mabul tadi, iaitu kita ambil dahulu jumlah sudut, kita perkan dengan semua dan darabkan dengan 120. Okey, kita kira satu persatu dahulu. Yang mana kita nak kira dahulu Pulau Tioman. Pulau Tioman dia besar. So tulis ni Pulau Tioman. Tioman.
Man. Okey, bagaimana kita nak mengira Pulau Tioman dahulu? Okey. Jadi cara dia ataupun kaedah dia seperti cikgu cakap tadi, kita ambil sudut Pulau Tioman. Tadi kita dah kira nilai ni 90 darjah. Jadi 90 kita perkan dengan 360. Kita darabkan dengan jumlah semua sekali 120. Okey, langkah pertama kita pemudahkan, yang mana kita silangkan kiri dan kanan sifar 12, tapi sebelum tu sifar ni kita potong. Okey, jadi 12 dengan 36 sifar 12 kali 1 kita dapat 12. 36 ini ialah 3 kali 12. Okey, kemudian kalau kita rasa keliru, kita boleh salin semula nombornya iaitu 9. Kita akan perkan dengan 3. Kita darabkan dengan 1. Okey. Warna salah. Okay, cikgu betulkan. Okey, sekarang kita pemudahkan atas dengan bawah. Yang mana 9 dengan 3 ni boleh kita pemudahkan. Sudah pasti ada dalam sifar 3. 3 inilah 1 kali 3. 9 inilah 3 kali 3. Tapi sebelum tu 9 ni ada sifar. So 30 sekejap cikgu betulkan. Okey, kita betulkan. 9 ni bukan 9 ni, dia 90. Okay, jadi 90 per 3. Okey, kita pemudahkan macam cikgu cakap tadi. Yang mana 3 ini ialah 1 kali 3. 9 ni ialah 3 kali 3. Jadi kita dapatlah 30. Okey, 30 ni darab dengan 1, 30 juga. Kemudian dia per 1 jadi 30 juga. Maka bilangan untuk Pulau Tioman kita dapat 30 orang. Okey. So tulis sini 30 orang. Okey, ini dia cara-cara mengira Pulau Tioman. Okey, kita kira pula pulau yang kedua iaitu Pulau Redang. Pulau Redang. Okey, jadi kaedah dia, caranya, konsepnya tetap sama seperti yang di atas. Yang mana kita akan kira dahulu ataupun tentukan dahulu sudutnya. Pulau Redang 45 darjah. Jadi kita akan tulis 45 per dengan 360. Semua sekali sudut tu. Kita akan darabkan dengan 120. Yang mana 120 itu ialah jumlah bilangan murid. Okey, seperti tadi kita pemudahkan atas dan bawah. Yang mana sifar ni kita pemudahkan. Kemudian kita dapat 12 dengan 36. Sifar 12, 12 kali 1, 12. 36 ialah 3 kali 12. Maka kita dapat nombornya yang baru iaitu 45 per 3. Okey, 45 per 3. Jadi kita akan darab 1. Maka kita akan pemudahkan pula 45 dengan 3. Pulau Redang ni kalau kita perasan dia sama dengan Pulau Mabul sudut je. Tadi kita dah kira soalan B tadi 45 per 3 tadi kita pemudahkan sifar 3. 1 kali 3, 3. 45 ni ialah 15 kali 3. So kita pemudahkan di sini sifar 3. 1 kali 3, 3. 45 ni ialah 15 kali 3. Jadi 15 ni akan darab 1. Jadi kita akan dapat bilangan Pulau Redang iaitu 15. Okey. 15 apa? 15 orang. Okey, sekarang kita dah dapat kedua-dua bilangan murid. Jadi kita akan lakukan operasi tolak kerana soalannya ialah beza. Maka kita akan tolakkan yang besar tolak kecil. Jadi 30 kita akan tolak 15. Okey, jadi kita tolak. Jadi seperti biasa nanti cikgu tulis unit. Okey, kita tulis awal-awal takut lupa. Orang. Okey, 30 orang tolak 15 orang. Jadi kita tolakkan. Sifar tak boleh tolak 5.
Pinjam jadi 10. 3 kurang 1 jadi 2. 10 tolak 5, 5. 2 tolak 1, 1. Maka kita dapatlah mengira beza antara bilangan murid yang ingin ke Pulau Tioman dengan Pulau Redang iaitu 15 orang. Okey, cara-caranya cikgu keluarkan bilangan sudut dan kita darabkan dengan 120. Okey, dapatkan nilai pecahannya. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan C. Okey, maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk soalan uji diri bagi muka surat 230 untuk nombor 13 dan 14. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.